Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu. Amma ba'du. Fa inna khairal kalami kalamullah wa khairal huda huda Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Alhamdulillah, pertama kita rafa'kan syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala yang hidupkan kita pada hari ini, yang telah memberikan kita kekuatan dan kesihatan di saat Allah mengujikan sahabat-sahabat kawan-kawan kita dalam keadaan COVID-19, dan Allah telah memberikan kita kebaikan yang banyak dengan kesihatan ini. Maka Allah berikan kita untuk mencari lagi ganjaran-ganjaran pahala. Tuan-tuan dan puan yang dirahmati oleh Allah, ganjaran di antara ganjaran pahala di dalam siri kita hidup di akhir zaman ini, dengan ujian COVID, kita boleh mendapat ganjaran pahala dengan kesabaran dan redha kepada Allah sambil berusaha kepada kebaikan. Jadi jangan biarkan diri kita dalam keadaan kekosongan, tidak dapat poin walaupun sedikit pada hari-hari musibah ini. Dan jadikan kita di antara orang yang terus menerus untuk mendapatkan ganjaran pahala yang dijanjikan. Pertama, kita beriman dengan Al-Quran, kita beriman dengan hadis Rasulullah SAW tanpa ragu-ragu jika hadis itu sahih bahawa apa yang dijanjikan itu akan ditunaikan oleh Allah. Wala yukhlifullahu al-mi'ad. Allah tidak pernah mengingkari apa yang dijanjikan kepada kita. Maka tuan-tuan dan puan yang dirahmati oleh Allah, maka khabar gembiralah bagi mereka sebagai seorang ahli sunnah yang berpegang kepada kesabaran. Memang tidak dinafikan, ianya merupakan ujian demi ujian yang Allah uji pada akhir zaman. Sudah kita pasti bahawa ujian ini yang berbeza-beza mengikut zaman dan mengikut masa. Ujian umat-umat terdahulu dengan ujian yang begitu lebih dahsyat daripada kita, dengan isu wabak dan berbagai-bagai. Dan ujian umat yang terdahulu juga begitu dahsyat kalau kita menyaksikan khabar-khabar peperangan dan khabar-khabar pembunuhan. Dahsyat. Dan Allah ujikan pada hari ini dengan ujian yang begini. Mudah-mudahan kita termasuk dalam hamba yang membenarkan qada dan qadar Allah, dan redha dan bersabar dan berusaha untuk membersihkan kita daripada dosa-dosa kita, dan juga untuk menyelamatkan kita daripada isu ataupun fitnah ini. Mudah-mudahan dengan mengikut jalur yang ditetapkan oleh syarak, maka kita akan termasuk dalam orang yang mempunyai sifat tawakal yang betul terhadap Allah Subhanahu Wa Taala. Baik, kita masih lagi membicarakan dalam kitab kita Tibbul Qulub. Ya, masih lagi kita bicarakan kitab Tibbul Qulub, yakni ibadah dalam bab yang ke-13, ibadah-ibadah yang paling utama. Ibadah-ibadah yang paling utama. Setelah kita melihat betapa pentingnya dalam siri pembentukan hati, ketenangan jiwa, dan kita memerlukan pentarbiahan jiwa ini memaksakan diri kita mentaati arahan Allah dan arahan Rasul, maka ia membawakan kepada kita seorang menjadi hamba yang taat kepada Allah, taat kepada Rasul. Itu yang paling penting. Hamba yang memiliki seperti mana dimiliki oleh para sahabat radhiyallahu anhu, as-sam'u wa ta'ah, sami'na wa ata'na, didahulukan. Tuan-tuan dan puan, ini adalah satu perkara yang penting kita faham bagaimana kita nak menjadikan sebagai generasi yang awal, yakni generasi yang dimiliki oleh para sahabat yang mendapat title gelaran radhiyallahu anhum. Mereka as-sam'u wa ta'ah, sami'na wa ata'na. Kami dengar dan kami patuh mengikut arahan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tanpa banyak berbicara, tanpa banyak kenapa mengapa. Tak ada persoalan itu. As-sam'u wa ta'ah, sami'na wa ta'na, sami'na wa ta'na, walaupun dalam jiwa kita ini merasa tidak selesa, tetapi as-sam'u wa ta'ah didahulukan kerana lelaki yang agung ini dia tidak berbicara mengikut hawa nafsu. Lelaki yang agung ini berbicara mengikut wahyu yang telah diwahyukan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi tuan-tuan dan puan, insya-Allah kita akan memperkemaskan diri kita menjadi sebagai seorang hamba Allah yang mengikut apa yang Allah arahkan dengan cara yang dilakukan oleh para sahabat radhiyallahu anhum. Bab yang ke-13.
Bab yang ke-13, ibadah-ibadah yang paling utama, muka surat 245. Pendahuluan tujuan dari memperbaiki hati adalah menjadi seorang hamba yang bisa menjalankan perintah ibadah semata-mata kerana Allah. Bisa menunaikan ibadahnya sesuai dengan yang diperintah oleh Allah kepada Rasulnya. Dalam bab ini, Ibn Qayyim rahimahullah menyampaikan kepada kita tentang cara yang tepat menjalankan ibadah dengan menampilkan pendapat-pendapat para ulama sebagai bentuk pujian terhadap apa yang menjadikan jalan golongan keempat dan pandangan mereka menjadi dasar mereka. Okey. Jadi tujuan dari memperbaiki hati adalah menjadikan seorang hamba itu mengikut apa yang seperti mana yang Allah Rasul arahkan. Itu tujuannya. Kita menjadikan diri kita sebagai hamba, membetulkan hati, dengan arti kata lain supaya hati kita ini terus kepada Allah dan Rasul. Yakni arahan Allah, arahan Rasul itu adalah menjadi satu pengharapan kita. Ya, jarang kita nak mengharapkan kita mengharap untuk melakukan seperti mana Allah dan Rasul nak. Tetapi kita sentiasa berdoa minta Allah kabulkan doa kita. Ya. Jadi oleh kerana itu tuan-tuan dan puan-puan kena faham elok-elok, tujuan hati diluruskan, dibersihkan ini ialah untuk kita menyambut seruan Allah dan Rasul dan melakukan amalan ini seperti mana yang Allah nak, seperti mana yang Rasul nak. Lain. Ya, lain berbanding dengan orang yang pakai buat je, tak ada fikir Allah nak bagaimana, Rasul nak bagaimana, ataupun kita waktu berdoa kemain kita mengharapkan doa kita mustajab sedangkan amalan kita tidak bertepatan. Satu kunci yang tidak bertepatan, gigi-gigi kunci itu dia tidak akan boleh buka. Ya. Tidak boleh buka ibu kunci itu. Dan kunci kalau dah rosak sikit gigi pun dia tidak boleh kita lakukan. Maksudnya kita kena menunaikan tuntutan itu bersesuaian. Tetapi Allah telah menetapkan sesuaian kita ialah la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Tidak diberatkan seseorang itu melainkan apa yang dia mampu untuk diusahakan. Ya. Jadi oleh kerana itu Allah bila memberi kita, kita buat had mana yang kita mampu dengan syarat mengikut cara yang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam lakukan. Ittiba'ur Rasul. Kalimah syahadah yang kita ucapkan asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, yang pertama itu mengisyaratkan bahawa kita mengambil Allah sebagai Tuhan, rububiyah dia, uluhiyah dia, sebagai untuk kita beribadat yang hanya dia sahaja layak. Kemudian Muhammadur Rasulullah, lelaki ini kita dah tahu dia adalah Rasul yang tidak boleh kita nafikan kedudukan dan kehebatan dia, yang mana mesti kita ikut. Oleh kerana itu kefahaman kita mengikut cara para sahabat mengikut Rasulullah tu amat penting. Ya, kadang-kadang kita kata alamak tak logik di akal. Ya, dia mengikut semua bentuk. Kerana apa? Kerana Rasulullah tidak diutuskan bermain. Rasulullah diutuskan sebagai Rasul untuk diikuti. Subhanallah, maha suci Allah dalam bab ini. Itulah yang kita nak fahamkan dalam diri kita supaya mengikut Rasulullah sallallahu alaihi wasallam seperti mana yang dia buat, kerana apa yang dia buat itu dia tidak berbuat mengikut hawa nafsu. Kita menyaksikan bagaimana dalam kitab-kitab hadis mengisyaratkan setiap gerak-geri Rasulullah dia ambil kira. Sehingga kan maaf kata dia di dalam tandas, dalam toilet pun dia ambil kira. Apa yang dilakukan waktu dia buang air pun dia ambil kira. Sehingga pemerintahan yang besar itu pun dia ambil kira. Ya, maha suci Allah. Mengisyaratkan lelaki ini Rasul yang sahabat tahu kedudukan Rasul yang mesti diagungkan, dimuliakan, diikuti. Kerana Rasulullah sewaktu berada di Madinah, dia bukan sebagai seorang raja semata-mata, pemimpin yang agung, bahkan dia Rasul yang ditaati, yang mesti diikuti, yang mesti dibela. Penting sekali dalam memahami Rasulullah, kalimah Muhammadur Rasulullah. Supaya kita mengikut Rasulullah dengan penuh ketenangan, mengikut Rasulullah dengan betul-betul apa yang bersesuai, bertepatan dengan Rasulullah.
Jadi oleh kerana itu tuan-tuan dan puan-puan, usul ini adalah amat penting untuk memastikan amalan kita menjadi amalan terbaik. Amalan kita, ketenangan jiwa akan berlaku dan amalan kita menjadi amalan yang diredai oleh Allah. Inilah tabiat umat Muhammad yang terpilih. Jangan jadi seperti umat Bani Israel. Yang mana Nabi Musa AS, bila dia mengarahkan mereka berpusing-pusing. Yang ini macam nak buat tapi tak buat. Macam nak buat tapi tak nak. Ya. Oleh kerana itu dalam peristiwa dalam surah Al-Baqarah misalnya, contoh yang diberikan bahawa dalam hanya mengarahkan untuk sembelih lembu betina sahaja, dah berbagai-bagai reaksi mereka. Kenapa tidak didahulukan as-sam'u wa ta'ah? Kami dengar dan kami patuh sembelih. Habis selesai. Mau sembelih anak lembu ke, mak lembu ke, nenek lembu betina tu ke, tak menjadi masalah. Dah selesai. Tetapi disebabkan belik-belik mereka tu macam nak tapi tak nak, macam nak tapi tak nak. Kita pun pening. Ya. Kalau begitu. Kamu nak kahwin ke? Tak nak tapi duk gedik. Maksudnya duk macam nak kahwin. Okey. Jadi begitu juga dalam bab ini, dia arahkan buat tapi macam nak buat tapi tak nak buat. Sembelihlah lembu. Lembu macam mana? Lah, kita yang jahil ini dalam bahasa Ibrani itu pun kita boleh faham sembelih lembu, sembelih saja. Umum je lafaz. Tapi bila dia belit, akhirnya dalam ayat itu mengatakan wa ma kadu yaf'alun. Hampir-hampir mereka tidak mampu untuk melakukannya kerana kewujudan lembu yang disifatkan itu hampir-hampir tidak wujud. Nampak tak? Begitu juga bila diarahkan untuk peperangan, pusing lagi. Sudahnya dikatakan kepada Musa, izhab anta wa rabbuka tuqatilah. Pergilah kamu dan Tuhan kamu berperang. Biadab. Kalimah itu adalah kalimah biadab Bani Israel terhadap utusan Allah. Oleh kerana itu tuan-tuan dan puan-puan, jangan jadikan kita berdalih-dalih. Dalam agama jangan berdalih-dalih. Sukakah kita Allah nak bagi syurga berdalih-dalih? Kamu ambillah syurga atas, lepas tu syurga bawah. Tak. Allah tidak begitu. Oleh kerana itu kita lakukan kepada Allah, ya, membuatkan amalan kita kepada Allah biar betul-betul yang terbaik hak mana yang kita mampu. Kalau kita tidak mampu, sudah buat hak mana yang kita mampu. Kerana itu tabiat agama kita. Tetapi dengan ilmu, bertepatan dengan as-sunnah, itu yang paling penting untuk menentukan syarat amalan-amalan kita diterima oleh Allah. Baik, jadi dalam bab ini Ibn Qayyim telah menjelaskan dan beberapa pendapat ulama supaya kita nampak fahaman tiga generasi yang terbaik ini menjadi ikutan kita. Okey. Di dalam bab ini Ibn Qayyim mengetengahkan ibadat-ibadat yang paling utama, di mana Allah telah berfirman dalam surah Al-Bayyinah. Dalam surah Al-Bayyinah juzuk 30. Okey. Juzuk 30, surah yang ke 98. Surah yang ke 98. Ayat yang kelima. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahud-din hunafa wa yuqimus salata wa yu'tuz zakah wa dzalika dinul qayyimah. Padahal mereka tidak disuruh kecuali menyembah Allah dengan memurnikan ketaatan kepadanya dalam agama dengan lurus, dan supaya mereka mendirikan solat dan menunaikan zakat, dan yang demikian itu adalah agama yang lurus. Okey. Dalam ayat ini mukaddimah yang disebutkan oleh Ibn Qayyim rahimahullah ialah al-ikhlas dalam ubudiyah, mengabdikan diri kepada Allah. Ikhlas dalam siri mentaati kepada Allah supaya ubudiyah kita ini menjadi satu ubudiyah yang tidak ada unsur-unsur syirik. Ubudiyah ini membuat suatu amalan
semata-mata kerana suatu, yakni kerana Allah. Ubudiyah kerana Allah. Dia berkata abdun, mengabdikan diri. Seorang hamba dia lakukan untuk tuannya. Okay? Jadi ubudiyah ini amat penting. Ubudiyah mengabdikan diri kepada Allah itu isyaratkan ikhlasnya kita dalam siri amalan kita semata-mata kepada Tuhan yang memang layak untuk disembah, diabdikan diri. Okay? Baik. Jadi Ibn Qayyim mengetengahkan ayat ini sebagai mengisyaratkan, disebutkan padahal mereka hanya diperintah menyembah Allah dengan ikhlas, mentaatinya semata-mata kerana menjalankan agama yang lurus. Okey. Setiap orang tidak diperintah kecuali beribadah kepada Allah sesuai dengan apa yang diperintah. Dan bagi setiap orang harus ikhlas dalam beribadah. Mereka termasuk dalam firman Allah, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Jadi bila mereka termasuk dalam golongan ikhlas, maka ia termasuk dalam golongan orang yang paling hebat dalam siri mengabdikan diri kepada Allah dengan dalil dalam surah Al-Fatihah, hanya kepada Engkau kami menyembah dan hanya kepada Engkau kami memohon pertolongan. Tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati oleh Allah, al-ubudiyah yang ikhlas ini, pengabdian yang betul-betul ini amat penting memasukkan diri kita sebagai orang yang beriman. Pengabdian kita yang ikhlas kepada Allah ini yang menyebabkan kita ada peluang untuk menaikkan diri kita termasuk dalam taraf golongan Islam, ihsan, iman dan ihsan. Golongan yang boleh mencapaikan ciri-ciri minan nabiyyin wa siddiqin wa syuhada'i was salihin. Golongan ini adalah golongan yang betul-betul ubudiyah dia cukup cantik, ya, pengabdian dia semata-mata kerana Allah dan kepada Allah dia bertawakal dan mohon pertolongan. Baik. Orang yang ada masuk dalam darajat hanya kepada Engkau kami menyembah, mereka berada dalam keutamaan ibadah, paling bermanfaat ibadah dan paling berhak untuk didahulukan dan mendapat khususan 4 jalan, dan mereka dalam hal ini ada 4 golongan. Baik, jadi mereka ini adalah golongan yang terpilih, yang dikatakan yang mempunyai ciri-ciri yang terbaik. Golongan-golongan ini, okey, di antara kadang-kadang kita melihat Imam Ibn Qayyim membahagikan suatu pembahagian, kadang-kadang perlu kita jelaskan supaya kita tidak salah dalam memahami penjelasan-penjelasan itu. Ya. Oleh kerana itu, kadang-kadang seperti kita melihat Imam Asy-Syafi'i menjelaskan dalam masalah usul fiqh dan juga beberapa hukum hakam yang berkaitan kenapa dibahagikan makruh, sunat, halal, haram, supaya kita lebih jelas. Walaupun kita tidak mendengar pembahagian itu di zaman Rasulullah, tetapi pembahagian itu untuk menjelaskan secara terperinci dengan betul. Ya, pasal bila disebutkan air mutlak itu dibahagikan sifat apakah air mutlak itu? Ianya semua ada dalam hadis, cuma dikeluarkan dalam bentuk mudah difahami. Itu asalnya. Ya, dia bukan, ya, setengah orang mengguna juga perkara-perkara tersebut, tetapi ianya guna dalam bentuk-bentuk kefahaman mereka yang tak betul. Ya, tetapi dalam bab ini cara yang dikeluarkan untuk kita mudahi faham. Oleh kerana itu dalam konsep ketauhidan kita melihat tauhid rububiyah, uluhiyah, asma' wa sifat itu ialah sebenarnya untuk menerangkan, memperincikan, untuk difahamkan elok-elok apakah yang dimaksudkan tauhid rububiyah dan apakah yang dimaksudkan tauhid uluhiyah. Bukan konsep Trinity yang difahamkan oleh orang Kristian, tak, tetapi difahamkan melalui Al-Quran. Tiba-tiba Fir'aun mengatakan ana rabbukumul a'la. Tiba-tiba dalam ayat lain Fir'aun mengatakan aku tidak mengetahui ilah, satu ilah melainkan aku. Kalimah tu Rabb, kalimah yang ni ilah. Kenapa kita tidak mengucap asyhadu alla Rabb illallah? Kerana kalimah Rabb Tuhan juga. Tetapi kenapa kita mengucap asyhadu alla ilaha illallah? Ilah tu Tuhan juga. Jadi amat penting untuk kita fahami
Kerana apa? Syirik rububiyah, syirik uluhiyah yang berlaku pada kita ini, kadang-kadang kita tak jelas yang mana satu syirik yang kita terjebak. Lalu diingatkan bahawa syirik uluhiyah ini ramai yang terjebak. Jadi diperincikan. Begitu juga dalam bab-bab yang lain supaya kita tidak mengatakan, menyalahkan dalam konsep ini, ya, Rasulullah tak pernah mengasingkan. Bila kita mengatakan begitu, betul, kerana apa? Kerana bangsa Arab di zaman itu dan orang-orang Arab waktu itu memahami apa yang disebutkan masalah rububiyah dan uluhiyah. Wala in sa'altahum man khalaqas samawati wal ard la yaqulunna Allah. Mereka tahu siapakah yang mencipta. Jika kamu bertanya kepada mereka siapa yang mencipta langit dan bumi, mereka akan kata Allah, rububiyah. Tetapi mereka lari daripada uluhiyah yang menyebabkan lebih kurang 360 lebih berhala di dalam Masjidil Haram ataupun di kawasan Kaabah. Itu dia. Na'udzubillah min dzalik. Okey, baik. Jadi Ibn Qayyim menjelaskan konsep ini. Golongan pertama, ibadah yang paling bermanfaat, yang paling utama bagi mereka ialah ibadah berat dan menyulitkan jiwa. Ya. Ibadah berat yang menyulitkan jiwa, maksudnya di sini, ya, ialah ibadah yang dituntut untuk melakukan walaupun dalam keadaan syaqqah. Okey, kita dalam keadaan susah. Mereka berkata hal ini berdasarkan kerana ibadah merupakan sesuatu yang paling jauh dari hawa nafsunya dan itulah hakikat dari beribadah. Mereka berkata besar pahala sesuai dengan kesulitannya. Mereka meriwayatkan hadis-hadis yang tidak ada dasarnya. Perbuatan paling utama adalah perbuatan yang paling sulit. Okey. Yakni tingkat kesusahan dan kesukaran. Mereka semua merupakan orang yang berjihad menekan hawa nafsu. Mereka berkata sebenarnya jiwa itu bisa kukuh dengan ibadah kerana tabiat jiwa adalah malas dan terhina, berdiam di bumi dan tidak mahu berdiri tegak kecuali dengan mengalami kesusahan dan menanggung hal sulit. Okey. Okey, dalam bab ini qaul Ibn Taymiyah dalam membahaskannya, Ibn Taymiyah berkata bahawa ucapan sebahagian ulama besarnya pahala itu sesuai dengan kesulitan, bukanlah mutlak. Itu bukanlah mutlak, bukanlah kata putus. Ya. Memang kalau tidak dinafikan, yakni seperti orang yang bangun tengah malam di waktu musim sejuk, kedudukan amalannya baik, terbaik. Ya, seperti berpuasa di waktu ayyamul har, pada hari-hari yang begitu panas, ya, memang terbaik, memang masyaqqah, memang padanya kesusahan, tetapi melambangkan ubudiyah kita. Kerana besarnya pahala sesuai dengan kadar taat, terkadang taat kepada Allah dan Rasul merupakan amal yang dimudahkan. Okey. Lalu Ibn Taymiyah membetulkan sedikit pahaman ini. Besarnya pahala kadar ketaatan kita. Ya, kadar ketaatan kita, bagaimana taat kita, betul-betul taat, ya, mengikut cara Rasulullah ataupun tidak. Kerana apa? Ada yang dalam kisah-kisah hadis yang mereka lakukan perkara, tiba-tiba Rasulullah kata, kenapa dia lakukan begitu? Ya, kerana dia menyangka syaqqah, ya, susah. Mungkin besar pahala, tetapi sebenarnya kadang-kadang susah itu belum tentu besar pahalanya. Okey, baik. Kerana ditakuti tidak menepati seperti yang dihendaki oleh Allah dan Rasul. Seperti dua kalimah yang dimudahkan Allah merupakan amalan yang mempunyai fadilat tinggi. Ya. Yang mana adalah Rasul Ibn Taymiyah mengatakan, bayangkan kadang-kadang kita merasakan di antara amalan-amalan susah itu besar pahala, sedangkan kita menyaksikan amalan simple saja dah besar pahala. Seperti mana yang disebutkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kalimatani khafifatani 'ala lisan, thaqilatani fil mizan wa habibatani 'inda rahman. Dua kalimah yang ringan pada lidah, tetapi berat pada timbangan dan dicintai oleh Ar-Rahman. Apa dia? Subhanallah bihamdih, subhanallahil azim. Okey. Jadi mengisyaratkan kepada kita bahawa kalimah-kalimah yang begitu pun simple, yang seharusnya menjadi wirid harian kita, zikir harian kita, apa salahnya, ya, boleh mendapat ganjaran pahala yang memberatkan timbangan. Dengan arti kata lain, ada amalan-amalan yang bertepatan dengan sunnah ringan yang boleh mencapaikan darajat yang tinggi. Okey.
Jika dikatakan bahawa besar pahala sesuai dengan kadar manfaat dan amal faedahnya, maka hal itu benar kerana kesulitan bukanlah sebab menjadi amal tinggi dan utama. Ya, bukanlah semua benda yang sulit dilakukan ia menjadi amalan tinggi dan utama. Dia ada beberapa kaedah yang perlu difahami dan tidak dinafikan ada juga amalan yang sulit yang besar pahalanya. Okey. Seperti jihad fisabilillah. Amalan itu sulit kerana memerlukan nyawa, memerlukan harta dan ia bukan sebarangan. Kemudian, terkadang amalan yang utama berat namun keutamanya bukan kerana beratnya. Bersabar pada amal yang beratlah yang menambahkannya pahala sehingga pahala semakin bertambah bersama semakin berat amal. Seperti orang berhaji dan umrah sedangkan rumahnya sangat jauh, maka kejauhan itu yang menambahkan pahala dan pahalanya melebihi orang yang rumahnya dekat. Ibnu Taimiyah menjelaskan amalan seperti haji, ya, haji itu besar pahala. Tetapi orang yang jauh lebih besar pahala daripada orang yang dekat. Orang yang besar jauh tempatnya untuk datang ke Mekah dengan masyakkah yang banyak, yang dengan susah payah, lebih besar pahala berbandingkan orang yang dekat. Begitu juga umrah, ya. Seringkali pahala bertambah seiring semakin berat dan sulit, bukanlah kerana berat dan kesulitan itu pahala bertambah, melainkan kerana amal juga mendatangkan berat dan kesulitan. Ya, kenapa? Kadang-kadang amalan itu juga, ya, menjadikan ia berat dan kesulitan itu yang menyebabkan menambahkan pahala. Dengan arti kata lain, ya, pendapat golongan pertama ini ibadah paling bermanfaat dan paling utama bagi mereka adalah ibadah paling berat dan menyulitkan jiwa. Itu adalah satu juzuk dan ucapan itu telah diterangkan oleh Ibnu Taimiyah, bukan begitu semuanya. Jadi yang sebenarnya amalan-amalan itu bergantung kepada hadis dan hadis itu membawa kefahaman yang betul. Baik. Golongan kedua pula, mereka merupakan orang ahli ibadah yang mengatakan bahawa ibadah-ibadah yang paling utama dan paling bermanfaat adalah meninggalkan hal-hal yang bersifat duniawi, zuhud dan mengurangi hal-hal duniawi sebisa mungkin, mengurangkan perhatian terhadap dunia dan tidak memperhatikan setiap sesuatu bersifat duniawi. Yang ini orang yang meninggalkan ahli ibadah yang meninggalkan dunia, yakni memutuskan hubungan dia dengan dunia. Ini pun begitu juga, ianya perlu diperbahaskan dengan teliti supaya tidak kita menjadi seperti orang yang terus meninggalkan dunia, yang menyebabkan dunia boleh menaikkan kita darajat di akhirat, akhirnya menyebabkan tidak dapat naik darajat kita di akhirat. Kita tahu bahawa amalan-amalan kita lakukan di dunia ini ialah amalan-amalan yang boleh meningkatkan kita di sisi Ar-Rahman. Ya, di sisi Ar-Rahman, tetapi sayang disebabkan salah faham akhirnya kita buat kata putus tinggalkan dunia. Okey. Mereka ini terbahagi menjadi dua golongan. Golongan umum, mereka mengira bahawa tidak suka menjadikan dunia sebagai tujuan. Mereka menyeru dan mengerjakan hal itu dan menghimbau kepada orang-orang lain. Mereka berkata meninggalkan hal dunia merupakan tingkatan utama dari tingkatan ilmu dalam ibadah. Mereka melihat bahawa zuhud adalah tujuan dari ibadah, bahkan merupakan pangkalnya. Yakni zuhud, kita putuskan hubungan kita dengan dunia, merupakan satu perkara yang penting untuk memutuskan kita daripada hubungan kita dengan dunia dan mengaitkan hubungan kita dengan Allah dengan sebaik-baiknya. Okey, pandangan ini adalah tidak kena. Seolah-olah kita habis dah putus dunia, kita tinggalkan, kita pergi. Kerana kita melihat kalaulah orang tu mati pun dah nak mati seperti mana yang disebutkan hadis Rasulullah SAW, lebih baik seseorang itu meninggalkan harta daripada dia meninggalkan anak dan isteri dia dalam keadaan meminta-minta. Mengisyaratkan dunia ini amat penting untuk memastikan kehidupan. Okay? Memastikan kehidupan untuk menambahkan siri amalan-amalan yang terbaik. Meninggalkan anak dalam keadaan berharta itu yang boleh mereka hidup adalah dituntut, ataupun isteri, ya, dalam keadaan berharta adalah dituntut supaya
mereka dapat hidup dengan cara yang baik, supaya mereka tidak berlaku su'zon kepada Tuhan. Ya, itu amat penting dalam memahami konsep zuhud. Kerana bila kita menyaksikan, tuan-tuan dan perempuan, kalau kita menyaksikan di kalangan para sahabat, walaupun mereka terkenal dengan kezuhudan seperti Osman Ibn Affan, oleh kerana itu konsep zuhud difahami ialah dunia tidak diletakkan dalam jiwa kita. Ya, jiwa tu tidak diletakkan dalam dunia. Bila orang nak berinfak tu dia tak mengira. Bila orang tu orang datang memerlukan hajat, dia bagi, insya-Allah Allah bagi kepada dia. Ya, begitu keadaan zuhud yang dituntut. Yang jarang difahami oleh manusia ini. Manusia memahami zuhud, dia putuskan terus. Tak. Sayyidina Osman Ibn Affan, siapa lagi yang di antara kalangan zuhud, Abdul Rahman Ibn Auf, Abu Bakar, Umar, semua golongan-golongan ini adalah golongan yang zuhud. Dan Rasulullah lah ketuanya. Ya, Rasulullah bagi tahu apa saja dia boleh mampu memilikinya. Allah telah bukakan khazanah dunia padanya, tapi dia tidak mau memilikinya. Kita tahu Rasulullah SAW sebelum jadi Rasul adalah jutawan, ya, yakni seorang ahli ekonomi yang dia hasil perniagaan dengan Khadijah. Yalah, kahwin start 25 sampai usia dia 40. Berarti lingkungan 15 tahun dalam segi perniagaan, ya, besar, dan dia masih lagi terus berniaga. Waktu itu, ya, lama. Jadi oleh kerana itu perniagaannya, dia adalah orang yang kaya, tetapi hartanya dikorbankan untuk agama. Okay. Tetapi itu semua perlu diambil kira dengan memastikan kadar. Kaedah dia senang aja. Semua amalan soleh memerlukan kepada bimbingan wahyu, cara untuk diuruskan dengan baik. Bismillah. Golongan khusus mereka berpandangan bahawa tidak suka terhadap hal duniawi merupakan tujuan untuk hal lain. Dan tujuan dari zuhud adalah mempersembahkan hati kepada Allah. Mengumpulkan hasrat untuk hal itu, melepaskan hati untuk mencintainya, mewakili diri kepadanya, tawakal kepadanya dan sibuk mendapat redanya. Oleh karenanya mereka berpandangan bahawa ibadah-ibadah yang utama dalam masyarakat hanya kepada Allah, selalu mengingatnya dengan hati dan lisan dan sibuk mendekat diri kepadanya, dan bukan setiap perkara menyebab terputuskan hati dari mengalihkan perhatian. Dengan arti kata lain, golongan yang kedua ini yang disebutkan golongan khusus, mereka ini berpandangan bahawa tidak suka terhadap hal dunia merupakan tujuan hal lain, dan tujuan hal zuhud, tujuan dari zuhud adalah mempersembahkan hati kepada Allah. Maksudnya golongan kedua, golongan khusus ini ialah mengetengahkan diri mereka, ya, supaya hati mereka ini tidak terikat dengan dunia. Ya, kita dah tahu tidak terikat dengan dunia, kerana bila hati yang terikat dengan dunia, itulah hilangnya zuhud. Ya, hilangnya zuhud. Bila sudah terikat hati dengan dunia, hilangnya zuhud. Tetapi bila hati tidak terikat dengan dunia, seperti Osman Ibn Affan, bawalah apa saja, ya, bawalah apa saja dirinya untuk Allah, hatinya untuk Allah. Nikmat di keliling dia, dia boleh memperolehi kenikmatan, ya. Tetapi bila kehilangan, dia tidak sedih. Tuan-tuan dan puan, satu yang unik, ya, dalam perkara yang begini, ada yang memiliki dalam situasi keadaan yang begini, Allah uji, dia mempunyai syarikat-syarikat. Bila tiba sampai tahap begini, ya, tiba-tiba terus collapse semua syarikat. Ada yang mempunyai, saya bertemu dengan seorang hamba Allah, mempunyai 100 lebih pekerja, dan pada hari, ya, COVID ni, hilang pekerja dia, hanya tinggal berapa belas sahaja. Allah uji. Tuan-tuan dan perempuan, ujian-ujian yang berat yang begini memerlukan ketinggian kekuatan iman kita. Tidak dinafikan, bukan senang. Kita faham benda itu bukan senang. Memerlukan kekuatan iman yang tinggi. Nabi Ayyub alaihi salam, suatu Allah uji dia dengan penyakit. Tahu tak Nabi Ayyub ini siapa dia? Seorang Nabi yang kaya. Nabi yang kaya raya. Memiliki ladang, memiliki haiwan ternakan. Begitu banyak. Mempunyai keluarga, mempunyai rumah yang besar. Ya, keluarganya begitu banyak. Tetapi di hari Allah uji dia,
dengan habisnya ladang dia, habisnya ternakan dia dalam masa serentak, dimatikan anak-anaknya. La haula wala quwata illa billah. Saya mengaku, ya, minta Allah lindung jangan diujikan dengan perkara-perkara yang berat mengikut iman kita. Kenapa? Ianya bukan sebarangan. Lelaki yang agung ini bukan sebarangan. Dia mampu menghadapi itu semua dengan ucapan dia husnuzan kepada Allah, redha pemberian Allah. La haula wala quwata illa billah. Ajaban lil amri mu'min, kata Allah. Ajaib tentang orang mukmin. Baik buruk semuanya baik bagi mereka. Dan Nabi Ayub telah membuktikannya. Dia bersabar. Yang mengikut asar yang dikatakan selama 18 tahun dia bersabar, ditimpa pula dengan penyakit sehingga tinggal yang rapat dengan dia hanya isteri dia sahaja. Allah uji juga isteri dia. Lalu Ayub mengatakan, apabila isteri dia mengatakan, berdoalah kepada Allah untuk melepaskan masalah kita ni. Ayub mengatakan, wahai isteriku, ya, berapa lama dah kita hidup senang. Ya, walaupun asar itu dikaitkan dengan asar Israeliat tetapi tidak bercanggah. Lalu dia mengatakan 18 tahun, sudah berapa lama aku menghadap sakit ini? 18 tahun. Ada yang kata 8 tahun. Kita berapa lama kencing manis? Dah 10 tahun. Sabar. Alhamdulillah. Sabar kita kan. Sabar dah terpaksa. Kita dah terpaksa. Ya, itu pun dah putus asa banyak. Sudah makan je lah. Aku dah nak mati, makan je lah. Gula ke apa ke. Dan setengah orang begitu. Dah terpaksa. Tak apalah. Dah nak mati pun. Dia kata begitu. Ya. Nabi Ayub di saat itu bertanya, berapa lama kita telah menderita 8 tahun. Ataupun 18 tahun. Berapa lama Allah telah memberikan nikmat kepada kita. Lalu diingatkan balik. Berpuluh tahun. Apakah kamu tidak sabar dengan apa yang Allah berikan? Ya. Itu dia Ayub alaihissalam. Di saat Allah uji juga isteri dia. Yang menyebabkan Ayub marah. Ya. Kerana bersu'uzan dengan Allah. Lalu dia kearahkan keluar. Lalu Allah datangkan bantuannya yang menyebabkan ia sihat, ya, yang mana Allah keluarkan air di kakinya. Urkud birijlika, hentakkan kaki kamu ke bumi, lalu terpancut air, ya. Lalu bila dia mandi, kalau Allah nak, bila-bila masa dia boleh sihatkan. Oleh kerana itu orang yang menghadapi penyakit 3 serangkai ke 4 serangkai ke, termasuk kanser ke, jalan ada. Jalan kita dengan Allah tu ada. Berapa ramai orang yang sihat apabila dia berhadapan dengan kesusahan yang begitu, tawakal kepada Allah dan digunakan segala perkara-perkara yang dibenarkan syarak. Dia sihat. Dan ubat saya pernah terangkan bukan bergantung kepada ubat yang diberikan sahaja. Kadang-kadang bercanggah dengan sifat ubat itu pun boleh menyihatkan dengan syarat. Dengan syarat tak sengajalah. Maksudnya misalan yang pernah saya cerita, seorang hamba Allah tu mengidap darah tinggi. Ya, kencing manis ada, dia kata darah tinggi ada. Waktu tu saya aksiden, dia datang, dia cerita, Ustaz tahu tak? Allah sihatkan saya dari darah tinggi bagaimana? 1 hari tu, ya, saya buat follow up dengan doktor, check up, ya, boleh kata seminggu sekali. 1 hari itu saya nak ambil uduk, hari hujan lebat, lebat sungguh, kilat. Waktu saya nak ambil uduk, pasang air, buka tiba-tiba kilat kuat. Kena satu pokok kelapa di sebelah rumah tu, ya, terbakar. Yang terbelah. Saya waktu ambil uduk tu kena short current. Kata tercampak saya. Gering-gering berpinah-pinah kepala. Lepas tu, saya duduk kejap, Ustaz. Lepas saya ambil uduk, solat, pening sikit. Kata. Tak apa. Lepas tu, bila saya pergi check up, beberapa hari lepas tu, saya pun tak perasan. Saya pergi check up, doktor kata, Encik makan apa? Tak makan apa. Kenapa doktor? Darah normal. Tekanan tinggi tu normal, turun. 100 bawah 140, 130 tu bawah. Normal. Terkejut dia. Okey.
Lalu ditanya-tanya, tak tahu, saya makan biasa, dia makan biasa. Ni memang turun dah normal dah. Doktor pun pening. Lalu dia kata, doktor mungkin ada satu peristiwa apa dia? Dia ceritalah. Dia ambil utuh di waktu kilat. Tum, tiba-tiba dia terjatuh, dia rasa pening-pening. Itu je yang dia ingat. Rupanya dia neutralkan balik ya sistem positif negatif dalam ion badan kita ni. Jadi neutral rupanya. Itu untuk dia. Jangan kita pula buat tunggu mana kilat, tunggu kilat nak ambil uduk ni kan. Tunggu kilat, pum, kita pun tadah tangan, tengok-tengok hangus badan kita. Ya, boleh sihat terus mati. Okey, oleh kerana itu tak sengaja. Tetapi nak menceritakan bercanggah dengan adat. Begitu juga waktu saya membuat program di PWTC berkaitan dengan sekolah saya ni, ya, sekolah tahfiz saya. Seorang pakcik tu, susah sebut, bukan seorang pakcik, seorang ayah saya datang, dia ada penyakit darah tinggi juga. Kecil mana alhamdulillah tak ada darah tinggi. Dia pergi kat situ, ya, program tu pada tahun 2010. Dia pergi minum kopi. Ya, kita buat satu kopi, saya pun tak tahu kopi apa, dia buat kopi, ya. Lepas tu dia minum tanpa gula. Dia minum, dia kata minum aja kopi tu tanpa gula. Makan, lepas tu minum kopi tanpa gula. Kemudian dia balik, seminggu lepas tu dia buat check up. Dia pun tak fikir benda tu berlaku. Dia buat check up, check, doktor kata pakcik, darah pakcik normal. Baik. Dia kata kalau ikutkan saya ada darah tinggi. Tak, normal ni. Check lagi, tak apa. Lepas tu dia pergi klinik lain untuk check, pastikan. Pun begitu. Baik. Dia pun terkejut. Lepas tu tunggu lagi, pergi lagi minggu depannya buat check. Sampai rasanya dalam sebulan tu dah dia confirm normal, dia telefon saya. Fadil, kamu waktu buat program tu dulu, ya, kamu pakai kopi apa ya? Manalah kita tahu kan? Kopi apa? Memang tak tahu. Kopi kapal berapi ke, kopi 3 serangkai ke, kopi jantan ke, kopi mak janda ke, tak tahu. Kan? Jadi dia kata, kenapa Abah? Sedap ke? Tak. Abah makan kopi tu, ya, minum kopi tu, alhamdulillah. Darah tinggi Abah turun. Oh, tak tahulah pula kan. Jadi alhamdulillah turunnya sampai tahun lepas, bayangkan 2010 sampai 2020 kan, turun. Sekarang naik balik sikit dia kata. Ya, masya-Allah tuan-tuan dan puan-puan, nampak itu jika berlaku pencanggahan yang begitu, nak buat macam mana? Ya, bercanggah dengan adat yang biasa. Okey. Alhamdulillah, kalau yang tu mungkinlah boleh kita cuba, tapi yang wuduk tu saya nasihat jangan cuba. Ya, kerana wuduk tu agak berbahaya. Ya, bantai kilat tu hangus kita. Baik. Itu yang mengisyaratkan kepada kita kecintaan kita kepada Allah ini, walaupun seorang itu jutawan, kaya raya, dia tidak pernah menjadikan kaya raya itu sebagai satu benda yang terletak dalam hati, hilang sikit mengamuk. Hilang sikit pening kepala. Bahkan dia meletakkan tawakal dia tinggi kepada Allah. Ayub alaihissalam di saat dia meletakkan tawakalnya tinggi kepada Allah dan bersangka baik kepada Allah dan bersabar, Allah berikan satu nikmat dia. Mungkin kita yang mana dengan baca sirah Ayub alaihissalam, Nabi Ayub alaihissalam, dia akan melihat sewaktu Ayub mandi, ya. Dalam hadis itu menceritakan sewaktu Ayub mandi dalam keadaan bertelanjang, ya. Tiba-tiba turunlah belalang-belalang emas dari langit. Subhanallah, Allah berikan kembali kekuatan ekonomi dia. Ya. Lalu Ayub mengangkat, mengutip-ngutip belalang-belalang tu, dia letakkan, dia ambil kain tu, dia letak. Lalu datang suara mengatakan, hai Ayub, tidakkah cukup kamu dengan rahmat Allah yang memberikan kamu kesihatan, menyembuhkan kamu penyakit? Lalu Ayub mengatakan, ya Allah, aku tidak pernah, ya, memutuskan rahmatmu ini, bahkan aku bersyukur dengan rahmatmu yang telah memberikan aku dengan sebanyak ini. Ya, maksudnya dia mengatakan belalang-belalang termasuk rahmat yang kau berikan juga, maka dikumpul, dan daripada emas itulah dia kembali kepada asal. Ya, ekonomi dia menjadi hebat dan dia menjadi sehat dan alhamdulillah.
Okey, baik. Ala kulli hal, nak menceritakan bahawa Ayub alaihi salam adalah contoh lelaki yang hebat dari sudut keuangan, harta, anak beranak. Allah uji dia, namun sangka baiknya kepada Allah maka menyebabkan semuanya Allah mengangkat darajat dia. Oleh kerana itu tuan-tuan dan puan-puan, jangan jadikan harta itu penghalang kepada kita yang menyebabkan kita tak tidur malam, kena pula scammer. Yalah, puncanya scammer, ya kita terlampau nak kalau mengikutkan kaedah, scammer itu adalah punca apabila seorang itu ada rasa tamak dia sikit, maka jadilah, ya, na'udzubillah. Golongan ketiga, mereka memandang bahawa ibadah yang paling bermanfaat dan paling utama adalah ibadah yang di dalamnya terdapat manfaat yang banyak. Bahkan mereka melihatnya lebih utama daripada ibadah memiliki manfaat yang sedikit. Mereka melihat bahawa membantu orang fakir sibuk dengan kemaslahatan orang lain, memenuhi keperluan mereka, membantu mereka dengan harta, kehormatan dan manfaat itulah yang lebih utama. Kemudian mereka melihat hal itu dan mengerjakan serta berhujah dengan menggunakan sabda Nabi, seluruh makhluk adalah keluarga Allah yang paling dicintai Allah, antara mereka adalah yang paling manfaat bagi keluarganya. Okey, hadis ini ada masalah matannya. Okey, ala kulli hal, mereka berhujah bahawa amal ibadah hanya kembali kepada dirinya, sedangkan amal orang yang bermanfaat akan banyak berguna kepada bagi orang lain, dari mana satu seperti itu dan yang satu lagi tidak. Mereka berkata, oleh karenanya kelebihan orang yang berilmu atas orang ibadah seperti kelebihan rembulan atas bintang-bintang. Okey, mereka bermaksud dengan hadis yang Rasulullah SAW bersabda kepada Ali, la ayyahda bika rajul wahidun khairul laka min humurin na'im. Naam. Allah memberikan hidayah kepada kamu seorang perantaraan kamu, padahal lebih baik untuk kamu daripada mendapatkan seekor unta merah. Inilah keutamaan yang bermanfaat terhadap orang lain. Okey. Dalam perbahasan yang golongan ketiga pula, mereka memandang ibadah yang paling bermanfaat adalah paling utama adalah ibadat yang dalamnya terdapat manfaat yang banyak. Memang tidak dinafikan tuan-tuan dan puan-puan, di antara amalan yang terbaik ini ialah amalan bila ada kaitan dengan manusia. Tetapi apa pun amalan kita perlu betulkan dulu supaya dia tidak terjatuh dalam perkara-perkara yang kita salah. Ya, kena susun ni lagi. Misalnya dalam bab wajib mesti disettlekan. Bab wajib mesti disettlekan. Ada pun persoalan-persoalan sunat itu bermulalah untuk membicarakan siri amalan-amalan ini. Jangan bab wajib, bab wajib kita tak settle, duk settlekan perkara orang lain. Ya, itu tak kena. Bab wajib kena settlekan. Okey. Di antara contoh yang diberikan dalam bab ini, dia bagi contoh bahawa sungguhnya seorang itu beramal. Dia telah pergi haji, alhamdulillah. Atau dia telah pergi umrah. Kemudian dia nak pergi umrah lagi, yang mana lebih afdal, dia pergi umrah lagi ataupun dia membantu orang-orang yang dalam kesusahan yang betul susah. Di situ yang menjadi perbahasannya. Ya, sudah tentu ganjaran pahala umrah yang sekali dibuat tu memang besar, tetapi ganjaran pahala untuk membantu orang yang susah apa semua itu lagi besar, tidak dinafikan. Oleh kerana itu, kenapa umrah itu sunat, dan ini adalah tatawuan yang lebih besar untuk dia berkaitan dengan sifat dakwah dia dan membantu, mungkin silaturahimnya semua akan berkait besar pahala. Okey, jadi ini yang dimaksudkan oleh golongan yang ketiga. Namun apabila dia menggunakan hadis yang dhaif tadi, wallahu alam, dalam lafaz itu agak dia tidak bagi lafaz bahasa Arab, agak tidak jelas. Kemudian hadis yang kedua yang digunakan, la ayyuhda bika rajul wahidun khairul laka min humrin na'am. Ya, Allah memberi hidayah kepada seorang dengan perantaraan kamu, dengan sebab kita berdakwah, kita bantu, kita menyebabkan orang menjadi cenderung pada agama kita ataupun melakukan ibadat,
lebih baik untuk kamu dari mendapat seekor unta merah. Kenapa? Unta merah pada zaman ketika itu adalah unta yang paling mahal. Ya, unta merah pada zaman itu adalah unta yang paling mahal. Macam kita lah pada zaman ni kalau orang bagi Porsche ataupun bagi kereta apa lagi, ya, BMW, Merc atau Ferrari ataupun apa lagi, ya, yang boleh menyebabkan kita masa Alphard ke, itulah nilaian yang disebutkan oleh Allah, oleh Rasulullah, jika kamu dapat dengan izin Allah, dengan bimbingan kamu itu orang mendapat petunjuk, lalu mereka masuk Islam ataupun mereka beramal dengan amalan soleh, ianya lebih baik daripada kamu memiliki kenderaan yang besar-besar itu. Mengisyaratkan kepada kita bahawa tuntutan untuk membimbing manusia itu adalah wajib untuk mendapatkan ganjaran pahala. Terutama bimbing daripada keluarga kita, saudara mara kita, ya, dia ada kaitan. Kalau kita nak bersedekah atau ni, dia ada kaitan seperti saudara mara, bagaimana kedudukan apa lagi, orang luar, apa kedudukannya, ada perbezaan sedikit. Kerana membimbing saudara mara tu, silaturahim tu kelainan dia lain. Alhamdulillah. Mereka berhujah dengan sabda Nabi, orang yang menyeru pada suatu petunjuk maka bagi pahalanya seperti pahala orang yang mengikutinya tanpa mengurangi pahala mereka sedikit pun. Okey. Ini di antara hadis yang menyebutkan tentang al-fa'il alal khairin, ini perbuatan yang baik ini. Kalau yang membuat perkara yang baik ataupun memberi tunjuk kepada perkara yang baik kepada orang lain pembuat, maka kita mendapat pahala yang tanpa mengurangi pahala orang tu, dan pahala kita pun besar juga. Mereka berhujah dengan sabda Nabi, sesungguhnya Allah dan para malaikat memintakan rahmat. Sesungguhnya Allah menurunkan rahmat dan para malaikatnya memintakan rahmat kepada orang yang mengajar kebaikan dan kepada orang lain, yakni muallim, ataupun dalam hadis mengisyaratkan orang yang mengajar kebaikan yang mendapat kebaikan yang besar. Ya. Di dalam hadis yang lain juga, sesungguhnya orang yang berilmu akan meminta ampun bagi makhluknya yang di langit dan makhluknya di bumi, hingga ikan-ikan di laut dan semut di dalam sarangnya. Orang yang mengajar kebaikan itu kelebihan bagi penuntut ilmu dan mengajar ilmu. Ya, yang mana binatang-binatang memohon kebaikan untuk kita, termasuk malaikat-malaikat, dan termasuk juga semua sekali makhluk ikan di dalam lautan pun meminta doa untuk kita. Okay, ini agak menarik ya tuan-tuan dan puan-puan, bila disebut dalam hadis ini berkaitan dengan isu yang disebut mencabut pokok-pokok di kawasan kubur atau di atas kubur. Ialah walaupun ada perbahasan, ya, sehingga kalimah haram itu agak tidak bertepatan. Ya, bagi kita kalimah haram mengatakan mencabut rumput di atas kubur itu tidak bertepatan. Kerana apa? Dikatakan kubur itu bertasbih untuk mayat. Pertama, tidak ada dalil mengatakan kubur itu bertasbih untuk mayat. Ya. Kemudian yang kedua, yang kita melihat, kalaulah binatang yang Rasulullah sebut di sini, kalaupun makhluk ikan di laut itu, ya, beristighfar, meminta keampunan untuk kita, sesungguhnya orang yang berilmu itu akan memintakan ampun baginya, makhluk yang di langit dan makhluk yang di bumi, hingga ikan di laut pun dan semut di dalam sarang pun memohon keampunan untuk kita. Habis tak boleh makan ikan lah kita, ya, pasal dia beristighfar untuk kita. Tak boleh. Ataupun tak boleh makan kambing. Jadi tuan-tuan dan puan-puan, ya, persoalan itu sebenarnya agak menarik, tetapi ianya berkaitan dengan bab ini. Tidak pernah, ya, Rasulullah menghalang seseorang itu mencabut rumput di atas kubur. Bersihkan. Perbuatan Rasulullah itu khas untuk Rasulullah, dan diletak pelepah tamar itu khas untuk Rasulullah SAW. Okay. Baik. Mereka juga berhujah bahawa orang yang ahli ibadah jika meninggal maka perbuatannya akan terputus, dan orang yang selalu memberi manfaat perbuatannya tidak putus selama ke manfaatnya masih dinisbahkan kepadanya.
ya, agak menarik dalam hujah ini, ya. Orang yang sekadar memberi yang melakukan amalan dia masing-masing, amalan sendiri-sendiri, bila dia mati terputus. Ya, bila dia solat tu, ya, bila dah habis dia mati, solat dia terputus, puasa dia terputus, haji dia terputus. Berbandingkan amalan yang Rasulullah kata 3 amalan yang mana berterusan sampai hari kiamat ataupun sampai ianya selesai digunakan, seperti amalan ilmu manfaat, ilmu yang bermanfaat, sedekah jariah dan doa anak yang soleh. Okay, doa anak yang soleh. Jadi 3 perkara ini yang berkaitan dengan amalan yang berterusan, yang mana ilmu yang bermanfaat, walaupun tuan-tuan dan perempuan ajar cekodok je, masak cekodok je, termasuk ilmu yang bermanfaat. Apatah lagi yang mengajar ABC, apa yang lagi mengajar Al-Quran, apatah lagi mengajar engineering, apa semua tu ilmu yang bermanfaat. Maka apatah lagi bagi mereka yang mengajar akidah yang betul, lagi besar pahalanya di sisi Ar-Rahman. Jadi dia berterusan selagi kita ada, selagi dia orang tu bercakap pun, dia ajar kepada orang lain bercakap ketauhidan je dan berterusan sampai kiamat, maka ia menjadi amalan soleh kita. Itu dia ilmu yang bermanfaat. Cekodok tu kita ajar anak kita ajar cucu dia, cucu kita ajar cicit kita ajar piut sampai 7 keturunan cekodok Mak Kiah ke Mak Munah ke, ya. Maka kita mendapat pahala daripada masak cekodok tu. Masak nasi tu kita ajar anak, tak tahu pun kita ngajar anak tu tengok, tapi anak boleh masak nasi. Ilmu yang bermanfaat yang boleh mendatangkan pahala. Oleh kerana itu kepada mereka yang mempunyai program kursus ke apa, jangan kadang-kadang terlampau kepada keduniaan. Kalau mampu dia bagi motivasi atau bagi ilmu dari sudut itu, dia tengok orang tu tak mampu tapi nak belajar, ya, masak cekodok. Okey, kita bagilah, apa salahnya kita kurangkan yuran dia ataupun kita berikan mengajar percuma. Pahalanya besar. Kan? Pahalanya terlalu besar. Ilmu tu dapat diajar orang lain, dapat ajar lain. Ini tak secret recipe. Amboi. Ya, secret lah sangat. Okey, tok nenek dia tak pernah secret dengan dia. Begitu juga, ya, apa-apa juga ilmu yang bermanfaat. Ini kita nak ajar Iqra, okey, kena bayar. Tuan-tuan dan puan-puan, ya, saya tidak nafikan siapa yang nak bayar, tetapi kurangkan jika kita melihat orang tu tidak mampu. Belajar ABC, tuition itu, tuition ini, boleh kurangkan. Kerana itu ilmu yang bermanfaat untuk kita warisi di syurga nanti, di alam kubur nanti. Okay? Begitu juga dengan sedekah jariah. Sedekah jariah, tuan-tuan dan perempuan, tak kira lah kita, kalau kita buat benda tu sikit je, longkang lah, kita top up RM1 ataupun macam masjid RM1. Kita bagi untuk derma, untuk pembinaan masjid. Misalnya saya sekarang ni nak bina sekolah, ya, tahfiz untuk membesarkan kawasan atau ambil kawasan baru, bantu. Walaupun RM1, ianya menjadi satu lambang kebesaran kita di dalam kubur. Jika ianya diteruskan guna sehingga kiamat, bayangkan misalnya jalan raya tu kita letaklah lantai tu RM1. Ya, RM1 itu di sisi Allah berterusan selagi jalan raya tu ada, selagi itu. Dan ia termasuk, itu pasal kedudukan sebenarnya orang yang berada di jawatan-jawatan tinggi mendapat pahala yang besar jika mereka betul caranya. Tidak ada unsur khurafat, tidak ada unsur syirik, tidak ada unsur penipuan, tidak ada unsur pengkhianat, tidak ada unsur rasuah. Ya, mereka dapat pahala besar sebenarnya. Pahala besar. Jalan raya tu, ya, boleh dapat pahala sehingga hari kiamat. Elektrik sehingga hari kiamat. Tetapi jangan dirosakkan dengan amalan-amalan yang tidak baik. Amalan-amalan rasuah, amalan-amalan khianat. Jangan. Sayang. Ia termasuk amalan yang bermanfaat sebenarnya. Tapi bila ada unsur rasuah, habis, terputus. Apabila ada unsur pengkhianatan, habis, terputus. Amalan-amalan yang begitu. Na'udzubillah min dzalik. Baik. Selain itu, mereka juga berhujah
bahawa para nabi alaihimussalam diutus dengan tujuan baik kepada makhluk serta memberikan mereka petunjuk, memberikan manfaat dalam hidup dan tempat kembali mereka. Para nabi tidak diutuskan untuk kehidupan pribadi mereka, memutuskan hubungan, mengintimidasikan manusia. Oleh kerana itu Nabi SAW tidak suka terhadap orang yang mengasingkan diri, iaitu mereka yang ingin memutuskan hubungan dengan orang lain kerana tujuan ibadah dan tidak mahu bergaul dengan orang lain. Mereka beranggapan bahawa memisahkan diri dalam menjalankan perintah Allah dan untuk kemanfaatan ibadah, padahal melakukan kebaikan kepada orang lain dalam masyarakat itu lebih baik tanpa harus memisahkan diri. Okey. Dan golongan ini juga mengatakan bahawa para nabi sendiri dia terjun kepada orang ramai dalam siri dakwah. Dengan kata para nabi memberikan ilmu yang bermanfaat walaupun dia seorang nabi ketua zahidin, ketua bagi orang yang zuhud. Ya. Jadi para nabi sendiri pun berdakwah dengan orang lain, dan setengah orang bila datangkan konsep zuhud, dia memencil diri kepada orang lain, ya, duduk dalam bilik seorang-seorang ataupun bersuluk kata orang, ya, dengan menyangkakan bahawa amalan itu amalan yang terbaik. Tidak, ya. Bahkan Rasulullah pernah memuji orang yang melakukan amalan, ya, sabat dan bersabar memberi nasihat di waktu zaman fitnah ini. Okay. Jadi para nabi menyampaikan risalah, ilmu yang disampaikan kepada manusia, ya. Oleh kerana itu para ulama dinasihatkan sentiasa bersabar dan meneruskan siri menyebarkan ilmu. Besar pahala tidak dinafikan. Apabila kita melihat bagaimana Islam yang masuk di dalam dunia kita ini, di negara kita ini, melalui golongan-golongan di kalangan peniaga-peniaga di tanah India dan juga Yaman, kita menyaksikan bagaimana waktu itu pemimpin para mesuara kita, ya, yang memiliki kerajaan Sriwijaya, yang kita tahu kedatangannya adalah lari daripada kerajaan Majapahit. Dia lari daripada kerajaan Majapahit singgah ke Temasek. Daripada Temasek dia datang ke Melaka, dan di situ dia bina sebuah kerajaan dia, kerajaan Melaka. Dan dibukakan siri perniagaan waktu itu, pelabuhan, dan akhirnya orang pedagang-pedagang datang dan singgah di kalangan pedagang-pedagang India dan juga pedagang-pedagang Yaman. Menarik tuan-tuan dan puan-puan, keislaman para mesuara itu amat menarik sebenarnya. Bermula pada tahun 1411 lebih kurang sehingga 1509. 1511. Begitulah lebih kurang 100 tahun. Allah bagikan kekuatan para mesuara apabila dia menerima Islam, ya, daripada satu kerajaan yang lemah, kerajaan yang lari daripada kerajaan Majapahit. Sriwijaya ada lari. Bila dia menerima Islam, cuma adakah terima Islam daripada India ataupun daripada Yaman, yakni peniaga Yaman ataupun India. Tetapi agak menarik kerana nama itu memainkan peranan. Sultan Muzaffar misalnya, itu kalimah tidak dikenali di Yaman tetapi dikenali di India. Muzaffar. Okay. Namun ala kulli hal, apabila keislaman dia, seluruh rakyat menjadi Islam. Itu yang paling penting. Kesan daripada Islamnya para mesuara, akhirnya rakyat menjadi Islam dan negara itu menjadi kuat. Okay, kita ceritakan dulu. Negara itu menjadi kuat. Terbentuknya satu kerajaan yang hebat, yang asalnya kerajaan Majapahit menguasai, ya, Asia Tenggara ini. Tumbang kerajaan Majapahit, Asia Tenggara bahagian selatan itu, ya, tumbang kerajaan Majapahit. Kerajaan Beruas yang berada di tengah bumi kita Malaysia ini, ya, tumbang kerajaan Beruas. Nun kerajaan Langkasuka di bahagian utara sana, ya, melangkupi Thailand, tumbang kerajaan Buddha, tumbang. Dahsyat tuan-tuan dan puan-puan, bukan sebarangan kerajaan Kesultanan Islam Melayu Melaka. Bagi saya satu keagungan dan saya bangga dengan kerajaan Kesultanan Islam Melayu Melaka. Ya. Yang menarik sekali kesan daripada Islam dia itu, ya, seperti dia naik ke muncak kenaikan.
Dan akhirnya dia mengislamkan seluruh kawasan-kawasan ini. Berapa banyak dia dapat Islam? Sehingga hari ini pahala Islamnya orang Islam di bumi kita ini dengan zuriat keturunannya, dia dapat pahala. Besar. Tuan-tuan dan puan-puan, besar sekali. Ya, besar sekali dia memiliki pahala. Oleh kerana itu tuan-tuan dan puan-puan, amalan-amalan yang begini jangan dibiarkan. Amalan-amalan yang begini yang kita nampak yang boleh menyebabkan berterusan amalan pahala ini. Oleh kerana itu ilmu yang bermanfaat itu termasuk dalam perkara yang baik. Ya, ilmu yang bermanfaat dan mengislamkan ataupun memberi bimbingan seperti kita ada Allah bagikan limpah keuangan. Apa salah kita gunakan kelimpahan keuangan ini untuk menjadikan bahan dakwah kita untuk tarik mereka kepada sunnah. Besar pahala tuan-tuan dan puan-puan di saat-saat ini. Apatah kita bantu seperti Yayasan Ta'lim untuk teruskan dalam siri dakwah dia membawa kepada Quran dan sunnah. Besar pahala. Ya, mereka dapat daripada kebaikan kita ini, maka kita dapat tarik mereka terus beramal dengan sunnah. Besar pahala walaupun satu sunnah yang dilakukan. Jadi jangan biarkan, ya, jangan biarkan ia hilang begitu saja. Teruskan dalam siri amalan terbaik ini. Okey. Jadi dalam bab ini apabila diisyaratkan kepada berkaitan dengan Nabi dalam siri risalah, dengan arti kata lain risalah ilmu merupakan di antara risalah yang menyebabkan amalan kita berterusan mendapat pahala. Rupanya amalan yang berterusan ini seperti pencen lah. Ya, kita dapat sentiasa pada tiap-tiap bulan. Tetapi amalan ini mendapat tiap-tiap kali orang itu melakukan amalan. Pelik ya? Dahsyat ya, dia melakukan amalan sedikit, kita dapat pahala. Dia lakukan amalan besar, kita pun dapat pahala yang sama besarnya. Itu kelebihannya. Ya, subhanallah, itu tanggungjawab kita. Mudah-mudahan Allah berikan kita kekuatan dalam siri menyebarkan dakwah yang baik ini. Kemudian, golongan keempat para ahli ibadah berkata, sesungguhnya ibadah yang paling utama adalah mengerja sesuatu yang diredai Allah di setiap waktu dengan cara sesuai dengan waktu tersebut. Ibadah yang paling utama ketika waktu berperang adalah jihad, mesti pun kembalinya untuk meninggalkan wirid yang baik. Menarik ya. Ibadah yang paling utama waktu berperang. Ibadah yang dimaksudkan yang utama mengikut waktu, mengikut keadaan. Okey, mengikut waktu, mengikut keadaan. Jadi yang paling utama kalau seperti waktu perang, maka diutamakan berperang. Dia tidak diutamakan selain daripada berperang. Kerana apa? Kerana selain daripada berperang itu dah dikategori waktu yang tidak sesuai. Pasal dikatakan walau meskipun kembalinya untuk meninggalkan wirid yang baik. Wirid yang baik macam zikir pagi petang yang memang pahalanya terlalu besar. Tetapi disebabkan peperangan dia tak ada nak baca tu, mana nak pegang pedang bismillahirrahmanirrahim tak ya lawan atau tembak tu. Seperti solat di malam hari, ya, menjaga qiyam, kita jaga perbatasan jihad fisabilillah itu lebih besar daripada solat di malam hari. Dan berpuasa di siang hari yang dimaksudkan puasa sunat. Bahkan sampai meninggalkan menyempurnakan solat wajib yang bisa dilakukan dalam keadaan tenang, ya. Bahkan meninggalkan menyempurnakan, bukan meninggal solat wajib, menyempurnakan solat wajib yang biasa dilakukan dalam keadaan tenang. Dalam keadaan tenang kita khusyuk solat ni. Tapi dalam keadaan perang, macam mana kita nak solat khusyuk? Dalam keadaan perang, dan solat itu berlaku dengan solat keadaan perang yang berbeza pada zaman dan masa. Ya, solat keadaan perang di waktu berperang dengan pedang dan panah lain. Tetapi solat sekarang ini di waktu keadaan senjata yang begitu dahsyat, maka cara dia lain, ya, tidak sama. Okey. Saat kedatangan tamu yang paling utama adalah memenuhi hak tamu dan menyibukkan diri untuk menyediakan sesuatu disukai tamu. Begitu pula saat memenuhi hak isteri dan keluarga. Dia ada waktu-waktu seperti yang dimaksudkan ini, waktu tetamu datang. Oh, aku nak solat sunat duha misalnya kan. Okey. Ataupun berpuasa. Okey. Tetamu datang adalah satu tuntutan yang perlu kita ambil kira. Melayannya diwajibkan. Maka tiba-tiba kita utamakan yang sunat.
Bukan tidak boleh, boleh. Tapi bagi tahu, saya solat sunat kejap, begitu. Dudukkan dia dan bagikanlah minuman pada dia ke apa, paling kurang air kosong. Maka insya-Allah dah cukup membesarkan dia. Lepas tu lakulah solat sunat. Kalau kita berpuasa tengah makan, mainlah makan. Ya, aku puasa sunat. Kalau dia kata bukalah, buka. Jangan pergi puasa pula. Besar pahala berbuka itu di saat begitu. Tapi tengoklah tetamu tu macam mana buat. Dia datang pukul 6.30, ya, maghrib pukul 7 suku, tengah-tengah makan, mainlah makan. Aduh, weh. Dah dekat 7 dah dekat berbuka ni dia suruh aku makan. Macam mana tu? Wallahu alam bisawab. Dah bagi tahu kat dia, aku puasa bagilah chance sikit lagi kan. Dia takkan paksanya. Okey. Okey, baik. Jadi dalam bab itu hal yang paling utama dalam memenuhi hak tetamu yang begitu, maka kita tunaikan juga begitu juga dengan hak isteri dan keluarga. Dalam hak tetamu tadi, kalau kita ialah orang yang pertama melayan tetamu ini adalah Nabi Ibrahim. Nabi Ibrahim melayan tetamu bukan calang-calang. Yang diceritakan oleh Allah dalam beberapa surah, di antaranya surah Al-Ankabut, bahawa dia melayan tetamu, surah An-Naml, dia layan tetamu dengan layanan yang istimewa. Dia layan dengan membawa seekor anak lembu yang dibakar, masywi, kata orang. Allahu Akbar. Ya, bukan sembarangan. Kita layan tamu mai datang, jom kita pergi ke nasi Bukhari misalnya. Oi, itu istimewa. Ya, datang tetamu, jom kita makan pizza. Ya, istimewa. Datang tamu, jom kita makan pisang jelah, kan. Itu yang mampu, maka itulah yang istimewa. Dia mengikut kadar kemampuan kita. Ya. Jangan kita memaksakan. Rasulullah mengarahkan kita jangan memaksakan diri kita, ya, bersusah-susah untuk melayan tetamu. Buat hak mana yang kita mampu. Kita teringat juga satu ketika dahulu di zaman belajar seorang tu, dia membaca hadis, layan tetamu dengan baik, aku tetamu kamu. Dia suruh basuh baju. Aduh. Ya, kesian budak tu. Budak tu pun ikutlah, lahai. Rupanya, ini tetamu ambil kesempatan, suruh basuh baju, hantar baju aku ke Dobi. Sudahnya lain cerita. Ala kulihal. Pandai-pandailah kita dapat. Hak yang paling utama saat siswa meminta arahan kepadanya dan belajar, orang yang belum tahu adalah menerima mereka untuk belajar dan menyibukkan hal dirinya dengan belajar. Dengan hal itu, yakni hal utama saat siswa meminta arahan kepadanya dan belajarnya, orang yang belum tahu, yakni membantu kepada orang-orang yang ingin menuntut atau ingin belajar, ya, itu adalah dituntut. Hal yang paling utama saat tengah malam adalah solat, membaca Al-Quran, doa dan zikir, meminta keampunan, ya. Waktu malam pula, hal yang paling utama ialah waktu malam dengan perkara-perkara tersebut. Solat malam, baca Quran, doa dan zikir, minta keampunan, ya, melalui hadis-hadis yang sahih mengisyaratkan begitu. Jadi amalan yang terbaik pada waktu itu. Okey. Hal yang paling utama di saat azan kumandang adalah meninggal apa dikerjakan dan menyebut diri untuk menjawab azan. Begitu juga dalam bab azan, kita tinggalkan bila dengar azan, terus meninggalkan kerja-kerja kita dan sedia untuk melakukan solat dan menjawab azan. Jadi hal itu, oleh kerana itu kita sebenarnya menjawab azan dan menyaut seruan azan itu amat penting untuk menunjukkan kita mengagungkan Allah Subhanahu Wa Taala, membesarkan Allah. Ya. Hal yang paling utama di saat salat 5 waktu adalah bersungguh-sungguh dan mengajak dengan baik dengan mengerjakannya. Segera mengerjakan di awal waktu dan keluar untuk berjemaah meskipun tempat jauh, itu lebih utama. Jadi amalan yang terbaik juga termasuk dalam bab ini mengikut waktu, solat 5 waktu. Kita bagikan semangat tasjid, semangat kepada anak-anak kita, orang-orang yang rapat, jom kita solat berjemaah. Ya, di awal waktu, terutamanya wanita-wanita, ya, yang berada di rumah di awal waktu. Penting, ya, sifat-sifat wanita yang menyambut seruan Allah itu ialah melakukan solat di awal waktu. Jangan kita biasakan di akhir waktu. Walau sibuk macam mana pun, apalah sibuknya sangat, ya. Kalau ikutkan sekadar kalau mengemaskan rumah, solat 5 waktu itu, satu waktu 5 minit dah memadai.
paling kurang ya, kebanyakan 5 minit. Ya. Mengemas rumah berapa minit, masak pula tu. Bajetkan timing. Kalau timing kita waktu masak tu masuk waktu zuhur, kita yang akan datang tu jangan letakkan waktu zuhur itu waktu masak. Cepatkan sikit ya. Hal yang paling utama ketika dalam suasana genting yang memerlukan bantuan berupa pangkat, tenaga dan harta adalah menyibukkan diri untuk membantunya, meringankan bebannya, lebih mendahulukan hal-hal daripada wirid dan khalwah, duduk berseorangan. Jadi kalau di waktu orang-orang yang memerlukan bantuan di saat-saat yang begini seperti banjir misalnya, ataupun ialah keadaan-keadaan yang begini suatu COVID, maka diutamakan dalam itu kemampuan kita dalam bidang masing-masing untuk membantu. Ya. Maka dalam bidang itulah kita keluarkan amalan kita yang terbaik itu untuk diraikan oleh semua orang yang menyebabkan ganjaran pahala yang besar. Hal yang paling utama saat membaca Al-Quran adalah menyatukan hati dan hasrat merenung dan memahami kandungan Al-Quran sampai seakan-akan Allah berbicara dengan melalui Al-Quran. Maka mengerahkan segenap hati untuk memahami dan merenungkan artinya. Dan bertekad untuk menunaikan perintahnya lebih agung daripada menyatukan hati orang yang mendapat surat dari seorang raja. Maksudnya waktu kita membaca Al-Quran, ya, waktu kita membaca Al-Quran, paling utama ialah kita beriman dengan Al-Quran ini adalah kalam Allah. Lepas tu cuba nak memahaminya, yakni dengan membaca tafsir. Baca Al-Quran itu pun dah bagus. Baca Al-Quran itu memang mendapat pahala, tidak nafikan. Sekarang nak memahaminya. Oleh kerana itu terjemahan itu perlu. Dan memahami tafsir dia agak panjang, tetapi secara kasar Al-Quran itu dipaham secara zahir, dan mana yang perlu dibaca difahami dengan tafsir, maka baca tafsir. Kadang-kadang pada Quran yang terjemahan pun ada nota-nota ringkas untuk penafsiran. Boleh gunakan. Kena faham. Tuan-tuan dan puan-puan, Quran kena faham kerana itu tujuannya. Dan cuba beramal. Bila kita sebut cuba beramal, maka kita kena lakukan sedaya upaya memahami bahasa Arab itu dengan sebaik yang mungkin. Kalau tidak, kita baca terjemahan. Kalau mampu kita untuk mempelajari bahasa Arab, belajar. Ya, macam belajar kaedah harfiah atau kelas bahasa Arab, gunakan kesempatan. Gunakan keuangan, gunakan kesempatan masa, gunakan. Kalau tidak, kita akan menyesal di akhirat kelak, apatah lagi setelah Allah berikan semua kemudahan, tiba-tiba kita mati dalam keadaan tidak mengenal pencipta dengan sebaik-baiknya mungkin. Na'udzubillah. Okay. Jadi dalam buku ini mengatakan waktu baca Quran, anggapkan ianya lebih baik risalah itu dari raja. Maksudnya seolah-olah, bukan seolah-olah, memang itulah risalah yang datangnya dari Tuhan pencipta kita. Di antara perkara yang menarik dalam hal ini, hal yang paling utama saat wukuf di Arafah adalah berusaha dalam merendahkan hati, doa dan zikir. Bukan puasa yang melemahkan untuk melakukan itu semua. Ya, puasa Ayyamul Arafah disunatkan di luar Arafah. Tetapi di Arafah diarahkan untuk kita berzikir, yakni bermunajat, merendahkan hati. Tanda kita hamba Allah di Arafah. Ya, subhanallah, pada Arafah. Alhamdulillah. Beberapa kali ya, pergi haji, rasa dua kali yang saya dapat. Ya, Arafah hujan. Ya, Masya Allah, waktu Arafah tu hujan. Menarik sekali lah dalam peristiwa tu. Tapi yang heran tu ialah bagi orang Arab hujan tu seronok lah. Tetapi bagi kita ia merupakan perkara yang menarik. Jarang Arafah hujan. Berdoa, bermunajat. Kerana bila hari nak hujan itu di antara doa-doa mustajab. Maka berdoa waktu itu, mohon pengampunan, mohon segala-galanya. Tuan-tuan dan puan-puan, dalam isu COVID ni juga kita melihat kita perlu berdoa. Kita berdoa Allah selesaikan masalah ini. Allah selesaikan tipu daya. Kalau yang mengatakan konspirasi, Allah selesaikan tipu daya konspirasi. Kalau ianya memang penyakit, tidak nafikan, Allah selesaikan masalah ini dengan sebaik-baik yang mungkin. Ingat, Tuhan mampu untuk menyelesaikannya. Dengan husnuzan dan tawakal kita kepada pencipta ini. Ya, dia yang mencipta penyakit ini, maka dia menyediakan ubat. Dan sudah tentu di antara ubat-ubat yang terbaik habatus sauda. Ya, dan selain daripada itu mengikut keadaan. Tapi habatus sauda berdalilkan hadis, habatus sauda syifa likulli da illa sab. Habatus sauda adalah ubat segala penyakit
kecuali mati. Dan ianya perlu dibuat research, bukan baru sakit je baru nak makan habatus sauda. Ianya merupakan suplemen daripada awal yang kita makan. Ya, dia membantu. Okey, ala kulli hal. Hal yang paling utama pada hari ke-10 Zulhijjah adalah perbanyakkan ibadah tanpa terkecuali takbir, tahlil dan tahmid. Semuanya hal itu lebih utama daripada jihad yang tidak tertentu waktunya. Ya, menunjukkan bila disebutkan amalan itu lebih besar daripada jihad, besarlah tu. Jadi berlaku pada 10 Zulhijjah. Dia sudut orang yang haji, ya, orang yang berhaji. Hal yang utama pada 10 terakhir bulan Ramadan adalah berdiam di masjid dengan tujuan beribadah dan i'tikaf tanpa ada tujuan yang berkumpul dengan orang lain dan sibuk berbincang dengan mereka, sehingga berdiam diri di masjid lebih baik daripada pengajaran ilmu dan baca Al-Quran menurut banyak daripada ulama. Kenapa? Perbuatan i'tikaf yang dilakukan oleh Rasulullah SAW pada 10 akhir Ramadan itu mengisyaratkan perbuatan itu adalah perbuatan yang melambangkan amalan yang terbaik. Ya, amalan yang terbaik daripada perbuatan Rasulullah. Sedangkan Rasulullah boleh menyampaikan, mengajar kepada orang, tetapi dia beriktikaf pada ketika itu. Ya, beriktikaf. Tetapi jika ada majlis ilmu tidak dinafikan. Ya, duduk kerana ianya di dalam masjid. Untuk kita menuntut ilmu, apatah lagi zaman kita ni adalah zaman kejahilan. Dengan syarat yang mengajar itu adalah orang-orang yang membawa Quran dan Sunnah, baru nampak kebenaran. Kalau yang bawa lepas je menuntut ilmu tu dia buat melagu lah pula kan, ya anak-anak, itu tak mendatangkan manfaat. Okey. Hal yang paling utama ketika terdapat saudaramu semuslim sakit atau meninggal adalah menjenguknya, menziarahinya dan mengiringi jenazahnya. Dahulukan hal-hal dari kegiatan khalwahmu, yakni menyendiri, dan kegiatan organisasimu. Ya, kenapa? Pada waktu sakit, orang yang sakit itu dia mempunyai banyak pahala doa yang besar. Sedang menunggu para malaikat 70,000 akan mendoakan untuk kita. Ya, waktu orang itu sakit. Dan tengok sakit yang macam mana. Kalau sakit macam COVID ni, ustaz boleh ke ziarah? Janganlah. Ya, itu bab lain pula, dia kategori wabak. Ya, Allah uji di kalangan orang-orang tertentu. Saya ni sakit. Ya, kita hantar je makanan depan pintu, ya, hantar bekalan makanan apa semua depan pintu. Lepas tu pergi masuk kereta, Assalamualaikum, barang ada kat depan pintu, sila ambil. Macam tu je lah. Membantu dari sudut yang begitu paling kurang, ataupun berdoa. Ya, kita hantarlah apa, minyak ke telur ke, kita dah tahu dalam tempoh 2 minggu punya kehidupan. Kalau tak seminggu kita hantar, seminggu lagi kita hantar. Begitu sehingga dia sihat. Okey. Dan Allah yarham Ali Jabir, ya, masya-Allah, dia masya-Allah lelaki yang masya-Allah dalam siri dakwah dia. Ya, Allah uji dia. Jadi dalam bab itu kewajipan kita membantu orang-orang yang sakit. Ya, kewajipan kita menguruskan orang yang jenazah. Hak mana yang mampu kita bantu dalam urusan jenazah. Jangan biarkan kita ini melepaskan pahala seperti gunung Uhud yang Allah letakkan dalam orang yang berhadapan dengan kematian. Tuan-tuan dan puan, ini yang saya ceritakan bahawa betapa untungnya kita yang masih hidup, Allah uji dengan orang-orang yang mati itu, kita boleh dapat pahala-pahala yang besar. Untung kita. Nasib baik kita tak mati, orang lain yang dapat pahala. Ya, orang lain yang dapat pahala disebabkan dia lakukan kerana inginkan pahala. Kita mati. Jadi sebelum kita mati, kita lakukan, bantulah orang-orang ini. Kenapa? Kita mencarikan siri pahala-pahala yang terbesar yang terdapat pada jenazah. Yang Rasulullah mengatakan, sebesar Bukit Uhud bagi satu pengurusan yang sehingga disolatkan dan diuruskan sampai ke dalam kubur, satu pahala. 2 pahala. Jadi 2 pahala ini sebesar gunung Uhud. Ibnu Umar dapat tahu dalam bab ini, ya, baru 1 pahala. Lepas tu dia mendengar hadis mengatakan sampai ke kubur 1 pahala lagi, dia mengatakan ruginya aku, ruginya aku. Itu Ibnu Umar yang hidup bersama Rasulullah. Ya.
pun berkata begitu. Oleh kerana itu kita jangan, walaupun kita orang pejabat ke, orang yang tinggi ke, terjun ke medan yang begini supaya mengautkan pahala-pahala yang boleh didapati. Belajarlah sifat solat ataupun pengurusan jenazah supaya kita dapat menguruskannya. Betul tuan-tuan dan puan-puan, biar kita latihkan. Dan yang paling istimewa bila kita dapat menguruskan jenazah ibu dan ayah kita, orang yang tersayang kita. Itu besar pahala. Besar pahala. Saya diajar mak ayah saya pada umur 14 tahun, 15 pergi ke tempat orang mati tu. Waktu tu saya kata pemikiran kita ni takut je, bukan takut apa, dia fikir hantu je. Na'udzubillah, syaitan. Mak saya arahkan duduk uruskan jenazah. Urus waktu tu 14 tahun. Orang tengah, kenapa? Mak suruh, duduk, tengok, uruskan. Ya, mula-mula dia suruh jirus saja, lepas tu suruh pegang mayat dan depa pun nakal juga. Pada sekali tu mayat budak tu mati, lemas. Ya. Ni biru ni, muka biru, darah keluar. Dia kata, pegang kepala dia. Kita pun pegang, darah tu keluar kat tangan. Tu dia tegak bulu rumah. Waktu tu, ya. Tapi mak kata duduk, belajar. Subhanallah. Dan lepas tu, itu yang kita tahu pengalaman. Orang tu mati pukul 8 malam, pukul 9 macam tu. Nak diuruskan pada pukul 10 pagi. Bau dia, na'udzubillah. Orang yang tak solat ni. Na'udzubillah. Bau dia. Ya. Dan waktu tu tak ada pengalaman. Duk sapu, ya, basuh, mandikan mayat tu. Tanpa pakai glove. Yang pakcik-pakcik tu tak ngajar kita. Ya, glove pakai mereka je. Lepas tu, habis tu basuh-basuh tangan waktu makan. Nak makan tak boleh makan. Bau mayat tu lekat. Ya. Tak apa, kita belajar. Oleh kerana itu belajar. Saya alhamdulillah sampai waktu hospital apa nama? IJN dan juga orang panggil saya lakukan pengurusan jenazah di hospital. Ya, saya arahkan anak saya datang. Kamu ayah, mak dulu, mak opah ajar ayah begitu, ayah ajar awak, jom datang. Orang tu mati aksiden. Ya, pecah terbelah ni, dijahit apa semua. Tengok ayah uruskan. Alhamdulillah. Ya. Jadi kita kena latihkan. Kita kena latihkan supaya kita dapat pahala yang begitu kepada diri kita, kepada anak-anak kita, dan juga pahala ini bukan sebarangan boleh kita dapat, bukan semudah itu. Apatah lagi dengan isu COVID begini, pengurusan mayat COVID, kita tidak mampu untuk menguruskan seperti itu. Jadi mudah-mudahan dengan ada yang ilmu yang bermanfaat ini, ya, kalau ikutkan tak selesai lagi. Yang paling penting dalam bab ini, kita cuba melakukan amalan-amalan ini mengikut keadaan-keadaan yang bersesuaian. Itu yang terbaik. Ya, mengikut amalan ini, mengikut keadaan yang bersesuaian, itulah amalan yang terbaik yang menyebabkan kita boleh memperolehi pahala-pahala yang paling penting. Pahala itu memberatkan timbangan kita di akhirat kelak. Ya. Jadi tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati oleh Allah, ya, mari kita berusaha membentukkan diri kita supaya sentiasa meneruskan siri amalan yang terbaik hubungan kita dengan Allah. Hablum minallah, yang menyebabkan Allah akan menyayangi kita, dan kita uruskan ini dengan manusia hablum minan nas supaya mereka mendapat manfaat dan memberikan pahala yang baik pada diri kita juga. Wallahu a'lam bisawab. Jadi yang baik itu datang daripada Allah, salah dan silap dari saya sendiri. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullahu li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.